Pendidikan era masyarakat Melayu tradisional telah wujud, namun pendidikan ketika itu dijalankan secara tidak formal. Ia bertujuan untuk meneruskan kelangsungan hidup dan menerus waris seperti bercocok tanam, menternak haiwan, mengumpul hasil hutan dan sebagainya. Anak-anak lelaki ketika itu dididik untuk menjadi ketua rumah tangga, manakala anak perempuan dididik menjadi suri rumah tangga. Bagi yang beragama Islam, mereka akan memastikan anak-anak mereka mendapat ilmu dalam bidang agama. Mereka akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah pondok untuk mendapat ilmu agama. Dengan pendidikan, mereka membantu seseorang untuk meningkatkan maruah harga diri mereka. Melalui pendidikan, nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, bekerjasama, bertoleransi dan aspek-aspek moral akan diterapkan di dalam masyarakat. Era penjajahan telah mengubah sistem pendidikan tradisional yang amat ketara. Kedatangan Inggeris telah mengubah corak pendidikan tradisional yang berorientasikan keperluan identiti kaum. Terdapat 5 jenis pendidikan yang berbeza. Orang Barat telah menubuh sekolah pondok, sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular Tamil dan sekolah Inggeris. Pendidikan di zaman penjajahan Inggeris adalah bersifat bebas atau laissez-faire kerana terdapat 5 jenis pendidikan yang diwujudkan tidak mempunyai seragama, iaitu Islam, Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris. Semua jenis sekolah itu mempunyai falsafah dan hala tuju, pengajaran dan curriculum yang berbeza. Landasan yang diguna pada era penjajahan adalah mengikut dasar penjajah, iaitu dasar, pecah dan perintah. Baiklah, seterusnya pada era kemerdekaan, pendidikan waktu itu adalah bertujuan untuk menyatukan semua kaum menerusi pendidikan yang seragam dan untuk melahirkan pekerja yang mahir. Pada waktu itu juga bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan. Sekolah kebangsaan mula dibentuk dan peperiksaan awam telah mula diseragamkan. Dari sudut perundangan telah diwujudkan Akta Pelajaran 1961. Seterusnya, pada era pasca kemerdekaan, pendidikan waktu itu adalah untuk menggerakkan perpaduan antara kaum, untuk meningkatkan tenaga kerja dan untuk meningkatkan kemajuan negara. Seterusnya, pendidikan telah dinaik taraf dalam sudut infrastruktur pendidikan yang mana untuk meluaskan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada itu, pendidikan waktu ini adalah untuk mengurangkan keciciran di antara murid ataupun membasmi buta huruf dalam kalangan murid. Pada waktu ini juga, kurikulum bersepadu diperkenalkan iaitu KBSR dan KBSM. Okey, seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan mula diwartakan, manakala dari sudut perundangan pendidikan telah diwujudkan Akta Pendidikan 1996. Dan akhir sekali, pendidikan pada era masa kini ataupun masa depan, pendidikan pada waktu itu adalah untuk diperluaskan lagi dalam peringkat prasekolah, iaitu pendidikan awal kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi. Pendidikan pada waktu ini juga untuk mengukuhkan lagi bahasa kebangsaan dan bahasa kedua. Kurikulum kebangsaan telah dikukuhkan lagi, iaitu kurikulum standard sekolah rendah KSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Okay. Pada waktu ini juga telah pendidikan mula memartabatkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan untuk memperkasakan lagi pendidikan dari sudut teknikal. Baiklah, itu saja hala tuju pendidikan ataupun perkembangan pendidikan di Malaysia. Terima kasih.